Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang lagi ke Homework Pictures. Okey, macam saya ceritakan semalam kan. Terima kasih kerana masih menonton Homework Pictures kan. Topik kita pada malam ni adalah scuba dive kan. Macam semalam yang saya dah janjikan. Kita bertemu lagi pada malam ni, hari Selasa 9 bulan Ogos 2022. So ni video yang keberapa saya tak ingat, mungkin dah 300 lebih dah kan. So berbalik pada topik hari ni kan. Inilah macam saya letak kat tepi ni barang-barang, saya tunjukkan satu persatu kan. Yang barang yang saya beli yang pertama kan, ialah ni dia, face mask, ataupun kalau orang yang biasa panggil Google lah, bukan Google internet, tapi ni Google untuk diving. Tapi kita dah panggil ni kan, panggil face mask kan. Dia agak kotor sikit, berabuk kan. Okey, face mask ni jenis Scuba Pro Crystal VU kan. Saya pun tak tahu apa maksud Crystal VU tu. Yang crystal saya tahu, dia punya glass dia. Yang VU tu saya tak tahu kan, mungkin nama untuk jenis dia. Saya beli sekitar tahun lepas lah, dalam bulan 2021 kan, dalam bulan 5, bulan 6 macam tu kan. Inilah saya beli kan, face mask. Memang okey lah pakai ni. Pakai dia kan, saya tunjuk cara pakai. Okey, bila kita diving tu, kita pakai tu kan, dia akan tutup kita punya muka macam ni dan kita tak boleh bernafas melalui hidung lagi dah kan. So air tak masuk, dan juga keliling ni dia akan melekat dekat muka kita, susah bernafas. Melekat kat muka kita kan. Dia tutup lah semua ni kan. So air tak masuk apa semua. Yang penting semasa dalam laut kan, kita kena pandai kontrol pernafasan. Kalau dekat hidung tu keluar angin, dia akan inilah keluar fogging lah kan. Macam-macam lah itu secara asasnya yang saya tahulah berkenaan dengan gunakan face mask ni kan. So bila kita ada dalam laut, kita jangan letak face mask kita macam ni. So nanti dia anytime dia boleh tercabut, terlucut, masuk dalam laut, gone, bye bye. Kan, kutiplah sendiri kan, siapa nak kutip kan. Okey, saya yang biasa dinasihatkan, okey, kita letak face mask kita macam ni. So semasa dalam laut, kalau tengok video-video saya sebelum ni, macam ni lah saya letak saya punya face mask. Kemudian dengan kamera saya, dengan GoPro saya, dengan macam-macam lah perangai, gelak lah apa semua dalam air bila kita dah naik tu kan. So inilah dia face mask. Face mask yang face mask yang saya gunakan lah, Scuba Pro kan. So selepas beberapa bulan selepas tu, inilah yang saya dapat. Fin, kalau bahasa Melayu tak tahu apa, fin lah, kita panggil fin lah. Fin ni, dive fin ni, jenis Apex RK3 kan. Dia memang fin yang agak lebar tapi pendek, dan lagi satu dia berat kan. Tapi dia bila masuk dalam air dia ringan. Ni sesuai masa saya beli fin ni kan. Orang kedai tu tanyalah, abang nak diving untuk apa bang? Untuk apa ni, leisure, just untuk rekreasi ke, ataupun speciality ke apa semua. So saya jawab dengan dia, saya diving, saya nak ambil gambar. So dia recommendkan fin ni lah, sebab fin ni dia kata movement dia agak senang, laju kan. Kemudian apa lagi, bila kita ada berhenti dalam laut kan, contoh saya buat dengan tangan saya, so kita boleh ni saja kan. Itulah fungsi dive
fin ni untuk kita ni, dan kita nak, kalau kita tengah dive tu, kalau kita nak break, kita just buat macam ni je kaki kita kan, buat macam ni dan dia break lah. Okey, yang tu berkenaan dengan fin. Bila pakai fin ni pula, kita kena pakai dia punya boot. Nak pakai macam ni boleh juga, tapi untuk keselamatan kaki di dalam laut, better gunakan ni lah. Sebab kalau boat dive senang, kita just roll daripada boat tu je, ataupun kita giant step daripada boat. Tapi kalau shore dive, elok ada ni lah. Sebab kalau tak ada ni, daripada pantai tu, kita kaki ayam je kan. Takkan daripada pantai kita nak pakai fin kan. So daripada pantai tu kita kaki ayam je, kemudian dah masuk baru kita pakai fin. Kalau ada boot ni, kita boleh pakai terus. Sebab bila kita shore dive tu, dive daripada pantai masuk ke laut kan, kita tak tahu batu karang tu macam mana, tajam ke apa ke kan. Tapi sepanjang pengalaman saya, batu karang tu tak pernah yang tak tajam kan. Dia bila kena kaki kita, memang dia tak luka tapi sakit jugalah kan. Okey, macam ni, boot ataupun panggil booties kan, masukkan dalam ni. So pakai terus. So yang ni dia ni lah, kat kaki kita tu kita tarik. Alright, dia jadi macam ni lah kaki kita kan. Dia macam ni. So apa ni, selesa jugalah sebab dia ada spring ni yang ni, adjustable punya ni. Dia, bila kita nak masukkan kaki kita, kita tarik, lepas tu dia lock situlah kan. So insyaAllah tak jatuh kan. Kecuali kalau mungkin dah lama kita pakai kan, mungkin spring ni, benda besi ni akan loose lah. Tu kita kena jaga kan. Okey, yang tu fin kan. Ni dia punya pair dia kan. Ada juga yang ni, sikit perkongsian pasal fin ni kan. Fin ni memang berat, badan keras kan, tapi dalam air dia lembut kan. Dan jenis Apex RK3 ni memang US Navy pakai rasanya. Kalau tak silap US Navy pakai kan. Benda yang sama tapi warna hitam lah. Tapi sebab saya bukan askar kan, so pakai yang warna kelabu kan. Sebab saya nak cek warna putih, tak ada, so pakai kelabu, pakai apa-apa colour yang cerah lah. So dan laut pun orang senang faham. Kalau keseluruhan divers, contoh kata kalau 10 orang masuk laut, 10 tu kali hitam, kita tak tahu mana satu kawan kita kan. So pakai ni je, senang untuk membezakan siapa kita siapa. So sekitar penghujung 2021, so saya Google dekat, so saya search dalam internet berkenaan dengan BCD. So ni untuk apung badan kita, BCD Mares Magellan. So narik BCD ni sebab dia ringan kan, dalam air pun ringan juga. Dan kemudian dia punya tube ni, yang angin ni, dia di bahagian belakang. Kalau biasanya kita pakai BCD yang dive center punya kan, dia punya jaket, BCD jenis jaket, yang ni jenis wing, dia panggil jenis wing. So wing ni dia BCD yang ni lah, saya lupa panggil apa yang belon ni lah kan. Yang angin ni dia dekat belakang. Kalau yang separuh tu, dia jaket, dia angin dia dekat depan, angin dia keliling lah kan. So ni itulah BCD jenis jenama Mares, model Magellan kan. Okey, yang ni BCD ni, masa saya nak beli benda ni, saya buat search dalam Google
dalam YouTube apa semua. Kemudian itulah saya nampak Cikgu Mi kita kan, dia tunjukkan pasal Maris Magellan ni. Sebab sebelum tu saya tengok kalau tak silap akualang jenis apa, akualang outlaw kan, memang ni juga tapi harga dia mahal. So yang ni, so bila saya tengok dalam Cikgu Mi punya video kan, so dia kata yang ni senang nak digunakan dan senang dibawa ke mana-mana. Dia ringan je. So dia ada banyak klip dia ada kan, untuk ni. Lepas tu dekat sini pun ada di klip. Lepas tu saya letak lagi apa, ni benda ni. Kemudian yang bestnya saya suka sebab BCD ni dia guna, kita tak payah pakai weight belt. Kita tak payah pakai weight belt sebab dia dah ada integrated punya ni, untuk tempat untuk letak besi tu, weight kan. Saya pakai 4, so 2 masuk sini, 2 masuk lagi sebelah kan. So bila dah masuk ni kan, kita masuk ni dan lock, dan juga masuk yang lagi satu, lagi 2 kita masukkan dan lock. Simple je kan. Inilah dia Maris Magellan, dan saya dah bawa masuk ke sepadan. Mana-mana saya pergi pun saya bawa lah, sebab dia travel BCD kan. Kalau yang jenis jaket tu, kalau saya beli yang jaket tu, kemungkinan saya tak bawa dia ke mana-mana lah kan, melainkan kalau saya ada case bekas yang besar tu. Yang ni memang selesa lah untuk saya pakai dan sesuai untuk saya sebab dia wing kan. Ada satu yang kelebihan dia bila kita naik, dia akan stay macam tu ya, dia tak ada ke belakang sangat, tak ada ke depan sangat kan. Kalau separuh BCD tu bila kita pakai, kita akan terbaring kan. Lepas tu ada juga separuh BCD bila kita pakai, kita akan terlungkup macam tu, menghadap ke depan lah kan, tertunduk. Saya beli dekat Rainbow Runner. Masa tu dia buat promotion kan, cepatlah murah. Macam tu. Itulah dia, ni BCD Maris Magellan. Kita letak tepi pula sebab last kali yang ni saya beli, yang ni adalah Divecom komputer, Divecom punya ni, orang panggil jam lah, tapi kita panggil Divecom kan. Divecom ni penting sebenarnya. Sepatutnya saya beli Divecom dulu, kemudian baru saya beli barang-barang ni kan. Tapi yalah, rezeki kan, datang tu lambat sikit, so saya beli yang ni. Yang ni pun saya beli second hand sebab owner asal dia tak puas hati sebab tak ada temperature. Bagi saya pula yang penting berapa dalam kita boleh tahu berapa dalam kita masuk, so berapa lama kita dalam air. Dan dia ada sensor macam deep stop, safety stop kan. Dia bila kita nak naik tu, kita kena safety stop dalam 3 minit ataupun 5 minit kan. Macam itulah Divecom ni lah yang saya berpandukan pada Divecom lah, sebab Divecom ni dia akan tunjuk kita dah naik atas, kita dah turun bawah kan, position kita. Contoh kata kalau 3 meter dia akan tunjuk 3 meter. Kalau kita bernafas, tarik nafas, kita akan naik. So kita lepas nafas, kita akan turun. Masa tu kita kena control kan. So inilah dia Divecom jenis SEAC, SEAC kan. Ni Divecom ni, walaupun ada yang kata tak apa bagus, tapi dia penting untuk saya kan. So second hand pun second hand lah kan. Tapi itulah
keselamatan di dalam laut. Okey. Yang terakhir, yang ni saya belum ada, kan? Okey, yang ni nama dia regulator, kan? Regulator jenis Mares juga, kan? Tapi yang ni dia punya, yang ni dia panggil first stage, yang masuk dekat tangki tu. So buka ni, masukkan tangki kat sini, kan? Muncung tangki tu. Lepas tu yang ni high pressure, hose ni masuk ke BCD, kan? Yang ni dia panggil SPG. So nama penuh dia pun saya tak ingat. Okey, nama dia SPG lah, kan? Yang ni kita nak tahu jumlah air yang ada dalam tangki, sebab kita bukan untuk pengetahuan saya share kan, sebab bila kita diving, tangki dalam yang ada dalam tangki tu bukan oksigen, tapi adalah udara biasa ni. Dia dah sedut, dia kompres, dia masukkan dalam tangki. So pressure ni macam ni lah, kita boleh tengok dekat sini, kan? Kebiasaannya dive center akan letak dalam 200 bar. So daripada sinilah pentingnya bila kita tengok dia tak tepat 200 bar. Bila kita tengok macam ni, barulah kita fikir untuk kontrol pernafasan, kan? Okey, macam tadi saya katakan, ini adalah first stage, yang ni adalah second stage. Ni pun jenis Mares juga, kan? Biasanya kalau diving, yang ni kita gunakan dululah. Kalau dalam keadaan elok apa semua, masuk mulut, so kita pakai dan bernafas macam biasa, kan? Ni jenis Mares Rover, kan? So ni untuk kita pakai. So yang ni untuk emergency. Sekiranya ada apa-apa failure dekat sini, kan? So kita ada yang backupnya lah. So kita pastikan kita check dua-dua benda ni okey, kan? Dua-dua benda ni selamat untuk dipakai lah semasa berada dalam air. Jangan dah masuk, dah sampai tengah laut baru nak check, tu masalah, kan? So gunanya benda ni pun sekiranya kita punya dive buddy ataupun ada yang penyelam lain yang air dia dah bagi tahu air dia nak habis, kan? Air dia nak habis, dia minta share, benda ni lah yang akan membantu. So kita bagi dekat dia, kita kena pegang betul-betul, bagi kat sini, bagi kat mulut dia, pop. Lepas tu baru kita bawa dia naik atas dengan selamat. Jangan kita lagi laju pada dia ataupun dia lagi laju pada kita, tu masalah, kan? Okey. Bila dah sampai atas tu, kan? Okey, baru ingat nak share. Bila dah sampai atas dengan BCD ni, kan? BCD ni so dah ditiup manual, inflate manual, kan? Inflate manual, so baru dah dia akan selamat. Dan kemudian dia tunggulah, kalau boat dive, tunggulah boat sampai, atau shore dive, fin lah balik, kick lah balik pergi ke pantai, kan? Benda ni simple sebenarnya, tapi yalah, keselamatan nyawa kita, kan, kena jaga, kan? Dia tak bermakna scuba dive ni bahaya, tetapi kena pastikan keselamatan tu diutamakan, kan? Nanti kan ada yang tak naik pula, kan? Macam-macam lagi. So lagi satu saya nak ingatkan, semasa berada dalam laut, kalau boleh jangan, saya tak advise lah, untuk saya lah, ya. Saya tak advise kita guna lengan pendek dan seluar pendek. Sebab dalam laut tu, kita tak tahu, kadang ada juga ikan yang sini suka gigit-gigit, yang tu tak apa, kan? Bila kita tak mahir lagi masa tu, kan? Ni pengalaman saya, tak mahir sekali masa tu, kita akan berpotensi terkena coral, batu karang. So batu karang ni ada yang bahaya, ada yang tak bahaya. Sebab dalam laut kita tak tahu, sebab dalam laut masa tu kita tak tahu kita kena batu karang ataupun kena hidupan lain yang ada bisa, kan?
So masa naik atas tu, kaki saya sebelah kanan dia kena rasa sakit, macam bercala kan. Jadinya okeylah, saya ingat tak ada apa-apa kan, saya biarkan je lah. Kemudian lama kelamaan bila saya balik KL, balik rumah, so dia jadi gatal-gatal. So bila gatal kita akan garuk kan. So bila garuk tu dia jadi mengelembung kan, mengelembung semua. So kulit kita jadi sensitif kan, kulit kita jadi sensitif. Terlanggar ataupun terlanggar benda tajam ataupun terkena dekat kucing cakar ke apa ke, dia akan jadi apa, kudis. Tu maknanya ada apa, masalah dengan kita punya darah nanti kan. Cepat-cepat pergi klinik, jumpa doktor dan dapatkan ubat yang sepatutnya kan. Teruk saya kena dulu, bertampal-tampal sini. Contoh, okey, kat sini ada satu, sini ada satu, sini satu, lepas tu dekat ni hitam ni, dia akan jadi hitam. Kat sini satu, kat kaki memang banyak lah kan, kaki banyak. So saya kalau saya lah kan, saya advise pakai penutup lah, walaupun rash guard yang nipis tu tak apa, janji kita tutup apa semua. Kalau apa-apa kena pun kita tahulah kan, sebab dalam keseronokan tu ada bahaya dia kan, tu nasihat saya. Next video ni saya nak sharekan berkenaan dengan satu event expo untuk kolektor. Untuk kolektor, contoh macam orang-orang yang kumpul koleksi apa, action figure macam Star Wars, lepas tu Avengers, lepas tu yang apa semua, dan juga scale model, Hot Wheels kan, kalau apa, untuk semua pengumpul lah. Dan juga peniaga yang menjual barang-barang RC dan macam-macam lagi kan. Saya boleh cuba bagi detail yang ringkas saja kat sini, sebab InsyaAllah kalau ada masa next video saya buat ni. RC, kemudian apa lagi, dia yang event ni boleh katakan 70% adalah fokus pada RC. RC ni macam-macam, RC kereta kan, RC collector, lepas tu RC racer, RC ni drone, lepas tu kapal terbang, dan ada boat kan. Banyak RC ni, dia remote control ni dia banyak jenis-jenis dia. Lepas tu ada yang main crawler apa semua. Dia ada dalam 9 ke 10 kategori kan. Ambil kira 10 kategori lah kan untuk main RC ni. Kemudian dalam event tu juga dia akan jemput yang lain, jemput geng-geng apa, crawler. Kalau orang yang buat kolektor apa, kostum pun boleh datang kan, nak peragakan kostum diorang. Masuk adalah percuma, kecuali kalau nak berniaga, sebab berniaga kena booking petak kan. Okey, sekian saja pada malam ni kan, video. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang, sebab video akan datang ni saya tak tahu lagi saya nak buat apa kan. Mungkin kita buat cerita borak-borak je lah kan. So sekian daripada Homework Pictures. Kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.